level sosial, di level masyarakat. Mari kita selesaikan masalah dan isu dengan baik tanpa melibatkan sensasi politik dan media. Dan ini pandangan saya yang kerja tentang isu ini lah. Cuma saya teringat bagaimana Nabi SAW mengurus siri-siri penentangan oleh Yahudi sendiri setelah berlakunya perjanjian Madinah. Sebenarnya yang dimungkin oleh Dr. Rajab Sarjani, beliau merupakan tokoh besar di Mesir. Beliau mengatakan tentang pengurusan Nabi SAW terhadap mereka yang berusaha untuk mengkhianati perjanjian. Beliau mengatakan dalam bahasa Arab yang ditranslate kepada English, in spite of all of those incidences of rejection and conspiracy, the Prophet SAW maintained his treaties, masih memelihara janjinya with the Jews, dengan Yahudi, and never denied their rights of coexistence, dan tidak pernah menafikan sekalipun tentang kewajaran mereka untuk hidup bersama dalam negara Madinah. It is obvious that the actions of the Prophet, menjadi jelas kepada kita bahawa tindakan Nabi SAW never stem from personal motives, tidak pernah bertitik tolak daripada kehendak pribadi, melainkan Nabi itu bertitik tolak daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan keimanan sendiri, yang sebenarnya menghendaki kita untuk mampu recognize qabulul akhar, menerima orang lain walaupun mereka itu reject kita. Mungkinkah kita Muslim pada hari ini, nation Muslim pada hari ini, ataupun bukan Muslim sendiri, kalau ada kita nampak macam tadi, mengambil pengajaran daripada contoh Nabi SAW. Saya yakin kita mampu asalkan kita faham dan masih mahu hidup bersama sebagai rakyat negara bernama Malaysia. Perintah Islam dan kepelbagaian. Yang ketiga, prinsip yang senang dengan ketengahkan antara Islam dan demokrasi. Satu masa dahulu sudah menjadi satu zikir popular, zikir yang famous di dada-dada akhbar, especially international, tentang persoalan, is Islam compatible with democracy? Adakah Islam itu cocok dengan demokrasi? Alhamdulillah pada hari ini kita melihat Muslim Democrats di banyak negara Muslim telah mengulangkan soalan ini kembali kepada mereka yang bertanya, adakah dunia hari ini bersedia dengan Muslim Democrats? Saya mahu mengajak kita untuk kita semua bermula daripada asas yang betul dan memberikan perhatian kepada apa itu intipati demokrasi. Bahawa demokrasi itu ialah orang ramai memilih pemimpin yang mentadbir urusan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi itu intipatinya orang ramai berhak menegur kesalahan pemerintah dan menukar pemerintah jika pemerintah menyeleweng. Di sisi praktikal atau praktis, intipati ini telah diterjemahkan dalam macam-macam bentuk. Seperti contoh, pilihan raya, referendum rakyat, pungutan suara, hak merintah bagi majoriti, kepelbagaian parti dalam politik, hak minoriti dalam membangkang, kebebasan media atau kebebasan kehakiman dan sebagainya. Semua ini merupakan terjemahan praktikal kepada intipati demokrasi yang sebutkan tadi. Persoalan yang mahu kita jawab, adakah intipati ini berkaitan dengan Islam? Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam hadis sahih bahawa Islam melarang seseorang yang dibenci ataupun tidak disukai itu menjadi imam dalam solat. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam salah satu kitab besarnya Fiqhud Daulah ataupun memahami fiqh kenegaraan, telah menimbulkan persoalan untuk kita semua berfikir. Dan jika inilah pandangan Islam tentang solat, bagaimana pula pandangan Islam tentang kehidupan dan juga politik? Beliau sendiri menjawab soalan itu dalam bukunya dengan bawa hadis yang lain. Beliau mengatakan, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu sayangi dan dia menyayangimu, dan dia menyayangimu, dan kamu berdoa untuk dia dan dia berdoa untukmu. Dan sejajak pemimpin pula adalah siapa yang kamu benci dan dia membencimu, dan kamu melaknatinya dan dia melaknatimu. Jadi ini adalah konsep asas kepemimpinan dalam Islam yang membolehkan kita menerima demokrasi menurut Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dan mungkin sesuai di sini juga saya kongsikan wasiat salah seorang guru besar masyarakat di Nusantara ini dalam menggambarkan the dynamics of power atau dinamika kuasa, kepimpinan dan yang dipimpin. Dalam bukunya Islam, Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, HAMKA, mengingatkan kita semua
bahawa selalu kejadian golongan yang diberi Tuhan kelebihan daripada saudaranya sesama manusia. Mereka memegang kekuasaan di dalam negeri. Setelah selapak teguh di dalam memegang kekuasaan itu, dia melakukan kezaliman dan sewenang-wenang di atas muka bumi Allah. Dia menghimpit, menindas sesama manusia dan menumpahkan darah. Maka berusahalah golongan tertindas tadi melepaskan diri daripada himpitan itu. Jadi ini dinamika kuasa yang biasa berlaku dalam masyarakat. Di kesempatan ini, saya harap saya telah berjaya sekurang-kurangnya meletakkan asas yang clear. Mengapa Islam dan demokrasi itu tidak ada pertemuan. Tapi tidak sempat untuk kita go deeper kerana kesempatan masa. Cuma saya mahu menjelaskan fenomena yang berlaku dalam dunia hari ini. Bagaimana perbezaan dari segi aplikasi demokrasi itu sendiri dalam dunia. Setengah negara hanya jujur dalam demokrasi untuk negara sendiri, namun tidak jujur untuk demokrasi apabila dilaksanakan di negara lain. Jadi Muslim di Malaysia terutamanya harus keluar daripada berfikir tentang kuasa semata-mata kepada membawa nilai-nilai. Berfikir tentang bagaimana demokrasi itu boleh membawa nilai kepada kemanusiaan. Di sisi politik, ia tidak lari daripada persoalan keadilan, rahmah, hikmah dan kebaikan untuk semua, sama ada untuk Muslim ataupun tidak. Dan ini yang kita perlukan. Lalu yang tinggal sekarang, soalannya adalah Muslim Demokrat adalah untuk Muslim Demokrat berada di panggung ataupun di kancah pengelolaan kuasa dalam masyarakat, dan mereka harus terlibat dalam contest of ideas di panggung demokrasi. Kalau kita lihat Nabi Yusuf AS sendiri tidak akan dapat membuktikan keamanahan diri beliau sekiranya beliau tidak meminta untuk dilantik sebagai Finance Minister of Mesir. Jadi segala idealisme kita sebagai seorang Islam tentang kebaikan, tentang apakah itu kebaikan dan keadilan harus kita sebarkan ke dalam masyarakat, dan juga mengajak bersama masyarakat yang bersetuju dengan nilai-nilai ini untuk bersama-sama dengan kita. Inilah manifestasi daripada kefahaman aslih nafsak wad'u ghairah. Ini rasanya ramai-ramai perut nasib. Perbaikilah diri dan ajaklah orang lain. Inilah manifestasi kepada kefahaman frasa ini di panggung kenegaraan, bahawa kita harus memperbaiki diri kita dengan nilai Islam, dan kita mengajak orang lain sama ada Muslim atau tidak untuk bersama dengan nilai. Jadi rakan-rakan yang saya kasih, 3 prinsip Islam yang saya bawa tadi, saya cuba jelaskan, dan saya kira sudah cukup untuk memahamkan kita semua bahawa jika Muslim itu berpegang dengan Islam, Malaysia akan menjadi sebuah negara yang lebih baik untuk semua, bukan untuk Islam sahaja. Dan hanya apabila Islam itu ditinggalkan, maka rakyat akan menjadi keliru dan akan mula kembali kepada suasana masyarakat yang tidak menghormati asas-asas kemanusiaan, apatah lagi ada asas untuk bergerakan. Jika ada di antara kita di sini yang tidak bersetuju, sekurang-kurangnya anda memahami komitmen saya dan juga kami sebagai sebahagian daripada Muslim dan gerakan Islam di Malaysia dan juga masyarakat Malaysia. Dan hanya dengan keyakinan satu perubahan itu mampu dilakukan, dan hanya dengan mengenali sesuatu mesej itu, kita mampu untuk mendengar, memahami dan membawa ataupun menyampaikannya kepada level action ataupun perlakuan. Jadi saya harap saya sudah sedikit sebanyak bahawa anda semua kepada titik kefahaman yang baru tentang Islam dalam konteks kita di Malaysia, dan juga bagaimana untuk bawa Malaysia ke depan bersama. Sebelum saya akhirkan, izinkan saya untuk bicara dengan 3 strategi besar yang kita sama-sama dapat laksanakan dan kongsikan dengan rakan Malaysia yang lain. Yang pertama sekali ialah kita perlu hidupkan yang kita sebut sebagai budaya li ta'aruf. Sengaja dipilih huruf I dan O tu untuk menggambarkan sedikit kecinaan dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan bahawa tidak ada masalah. Kata Arab itu dipakai oleh orang Arab. Tidak ada masalah seorang Cina itu menjadi Muslim. Maka kita harus appreciate dan menghidupkan budaya ini. Dan ia bermula dengan kehendak. Biasanya bermula dengan kehendak untuk kita mengenali each other, dan kita harus berusaha untuk memahami bahawa kita harus mengiktiraf orang lain. Dan seperti pengalaman kami di dalam interfaith dialog,
saya sendiri, tidak cukup sebenarnya ia berhenti di level dialog. Kita harus membawa ke level interfaith action, interfaith initiatives. Ini yang harus kita cuba untuk buat. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua yang saya nak bawakan ialah kita harus sensitif dengan apa yang disebut sebagai roh Malaysia ataupun roh kemalaysiaan. Be sensitive to the spirit of the nation. Bukan spirit ni maksudnya hantu kan. Malaysia ni dibina di atas roh yang satu. Dan asas yang sebutkan tadi ialah kita telah melalui banyak bersama-sama. Cina, India, Melayu dan Malaysian East bersama-sama. Suka dan luka. Dan kita harus appreciate benda tu sebagai daripada make up negara. Dan yang kedua, roh Malaysia ialah kita mahu hidup bersama. Sekiranya adalah kepala kita bahawa satu hari nanti China tidak akan ada di Malaysia, India tidak akan di Malaysia, maka sebenarnya kita tidak menghormati apa yang disebut sebagai roh Malaysia. Dan ini termasuk juga memahami falsafah di sebalik rukun negara kan. Apa yang terletak dalam perlembagaan lawyer yang ada kat sini seperti Mr. Keynes kan. Boleh menjelaskan lagi hakikat ni. Dan juga untuk kita sebenarnya terlibatlah dengan usaha-usaha yang bersifat nak menghidupkan sensitiviti rakyat terhadap roh Malaysia. Dan yang ketiga, strategi besarnya adalah untuk kita mula berfikir sebagai seorang negarawan. Mula berfikir sebagai seorang negarawan dan membanyakkan sindrom Lee Chong Wei. Dah dengar sindrom Lee Chong Wei? Lee Chong Wei adalah seorang rakyat Malaysia yang Cina sebenarnya. Tapi apabila dia menang pertandingan badminton, orang tidak menilai dia Cina ataupun India ataupun India. Tapi dia adalah salah seorang rakyat Malaysia, hero Malaysia yang telah contribute kepada Malaysia. Dan ini sindrom yang kita harus banyakkan dalam negara kita, dan manusia atau rakyat, masyarakat akan boleh berfikir ke hadapan dan tidak disibukkan dengan perbezaan-perbezaan yang ada. Dan itu saja insya-Allah daripada saya apa yang terbuka dalam hati tentang Malaysia dan masa depan kita bersama. Harapannya ada manfaat untuk diri saya dan anda semua. Salam negarawan dan